Industri halal negara sering menerima kritikan yang mengatakan ia masih lemah kerana wujud lambakan produk menggunakan pelbagai logo halal serta kurang kawalan penguatkuasaan. Itu antara tomahan yang sering dilemparkan segelintir masyarakat kepada bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM jika menyentuh isu produk halal. Tidak cukup dengan itu, wujud juga pelbagai kritikan pedas daripada segelintir masyarakat. Kononnya kewujudan bahagian Hab Halal JAKIM ini hanya untuk memenuhi ruang tugas saja tanpa ada peranan penting. Dakwaan liar itu sekaligus membentuk persepsi umum masyarakat bahawa kewujudan satu agensi khas yang menangani isu halal disifatkan sebagai tidak mencukupi dan tidak berfungsi. Bagi mendapatkan gambaran jelas berhubung keadaan ini, wartawan Harian Metro menemu bual pengarah bahagian Hab Halal JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Dan kalau kita spesifik kepada premis makanan, untuk tahun 2015 ada 1,738 permohonan yang kita terima untuk persediaan halal bagi premis makanan. Manakala bagi tahun 2016 ia melonjak sehingga 2,166 permohonan untuk 2016. Ini menunjukkan kesedaran bukan sahaja di kalangan pengguna, malah kesedaran di kalangan industri sendiri. Masyarakat di luar sana sedia maklum, tidak ada sebarang undang-undang yang boleh menguatkuasakan ataupun mewajibkan industri pengeluaran produk ataupun industri makanan dan premis makanan memiliki persediaan halal. Itu untuk hari ini. Memang pada peringkat awal kita tidak terus melompat ataupun terus memaksa industri memohon persediaan halal. Namun saban tahun melihat kepada keperluan, kita juga melihat kepada kesediaan industri itu sendiri. Alhamdulillah setakat ni dan kita membuat dasar buka pintu. Apa sahaja industri, siapa sahaja nak datang bertanya dan melontarkan idea, kita terima. Seringkali pihak industri bila disebut berkaitan persediaan halal, 3 isu utama yang akan diketengahkan. Yang pertama, dia akan kata sedia halal ni mahal. Yang kedua, nak dapat sedia halal ni susah. Yang ketiga, dia kata persediaan halal ni lambat. Okey. 3 perkara ni memang tak lekang daripada industri sejak dahulu. Namun begitu, berbagai usaha yang telah kita ambil, khususnya mulai pertengahan tahun lalu, beberapa inisiatif yang telah kita ketengahkan dan kita laksanakan. Bukan sahaja kita bincang, bukan sahaja kita cadang, kita laksana, kita test run terus di bahagian Hab Halal JAKIM mulai Ogos 2016 sehingga Disember contohnya, peringkat awal test run untuk 4 inisiatif baru. Hasilnya kita dapat lihat 86.74% permohonan persediaan halal telah diproses dalam tempoh 30 hari bekerja. Macam mana kos untuk dapat? Okey, dari segi kos ataupun yuran yang dikenakan oleh kerajaan, yang dikenakan oleh JAKIM kepada pihak industri untuk mendapatkan sijil pengesahan Malaysia adalah berdasarkan saiz industri. Okey, sehingga kini kita mengamalkan 4 kategori. Satu mikro, yang kedua industri kecil sederhana, SME dan multinasional. Ada 4 kategori. Minimum charge yang dikenakan untuk industri mikro adalah RM200 untuk tempoh 2 tahun. Maksimum RM2,000 untuk tempoh 2 tahun. Dan kadar fee yang kita kenakan ini kalau nak dibandingkan dengan kos yang diambil, yang dibelanjakan oleh kerajaan, memang jauh bezanya. Dan ini boleh disebut sebagai salah satu subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada industri untuk mendapat sijil pengesahan halal di Malaysia. Ianya sebenarnya bertentangan dengan peruntukan ataupun menyalahi peruntukan dalam Perintah Perihal Dagangan, iaitu Perakuan dan Penandaan Halal 2011, dan hukuman maksima yang boleh dikenakan kepada peniaga ataupun pemilik premis adalah sebanyak RM200,000. Untuk itu, pemilik premis suka dinasihatkan agar berhati-hati dalam menggunakan istilah-istilah yang boleh mengelirukan pengguna. Untuk mereka yang ingin menggunakan istilah yang menunjukkan bahawa hidangan yang disajikan itu dipersediakan halal, pastikan dulu dia orang dapat sedia halal lah. Jadi bagi yang tidak memiliki sedia halal adalah menjadi kesalahan di bawah Perintah Perihal Dagangan tadi jika mereka menggunakan apa jua istilah
yang boleh mengelirukan pengguna, yang menunjukkan bahawa produk yang dijamu yang dihidangkan itu adalah produk yang dipersijilkan halal. Dalam prosedur perundangan, apa yang diperuntukkan di bawah Akta Perdagangan dan Perintah Perdagangan 2011, seperti yang saya nyatakan tadi, mana hukuman yang boleh dikenakan sebanyak RM200,000. Namun begitu, pihak pendakwa dan mungkin detail yang dapat daripada pihak KPDNKK sendiri akan menawarkan kompaun sebelum dikenakan denda. Ia serupa juga macam kesalahan jalan raya lah. Bila kita melebihi had laju, kita akan ditawarkan kompaun. Bila tak bayar saman, barulah didakwa di mahkamah. Jadi normally, kalau kita juga sebagai orang yang bersalah tu akan membeli kompaun pasal ia lebih murah berbanding dengan hadir ke mahkamah yang pastinya hukumannya akan lebih tinggi. Itu memang prosedur perundangan mana-mana pun serupa je. Melainkan diperuntukkan bahawa kesalahan itu tidak boleh dikompaun. Dalam perundangan yang ada hari ini, itu yang diperuntukkan di bawah Perintah Perihal Dagangan. Dan tidak dinafikan mungkin kita perlu pertingkatkan undang-undang sejahtera dari masa ke semasa ke arah yang lebih baik. Bukanlah kekangan dari aspek undang-undang semata-mata. Sekurang-kurangnya hari ini kita dah ada undang-undang yang boleh kita ambil tindakan kepada pemilik premis yang tidak memiliki sedia halal tetapi memperakukan produk itu halal. Ataupun dalam arti kata lain, kalau banding 5 ke 10 tahun yang lalu, banyak kedai yang tulis tu dijamin halal, ditanggung halal dan sebagainya, sedangkan produk yang ataupun sajian yang dihidangkan itu tidak semestinya halal. Dalam kitaran persijilan halal itu sendiri, kita memang akan ada dua proses yang akan dilalui oleh pihak industri. Setelah memiliki sedia halal, proses yang pertama ialah audit kepatuhan kita namakan, iaitu setelah dia mematuhi segala prosedur, kriteria dan juga standard yang kita letakkan, baru dia layak untuk menerima sedia halal. Dalam tempoh dia memegang sedia halal, akan ada satu lagi audit yang kita laksanakan, dinamakan audit pemantauan, yang itu akan dia lakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh industri tersebut memegang sedia halal. Wajib sekurang-kurangnya. Namun bagi industri yang berisiko tinggi, contoh seperti rumah sembelih, seperti premis makanan, kekerapan audit pemantauan ini akan dilakukan dari masa ke masa, mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tanpa memberi maklum kepada pemilik premis, pasukan ini akan datang. Itu memang berlaku. Dan kalau nak dikatakan tindakan penguatkuasaan ni dihentikan ataupun tak nampak, tindakan penguatkuasaan adalah berdasarkan kepada aduan. Jadi dua isu yang berbeza. Pemantauan ni dia buat salah ke, dia tak buat salah ke, public complain ke, kita pergi, kita double check hasil daripada pematuhan. Selepas dapat sijil, adakah dia masih dengan prosedur yang sama ataupun dia dah berubah. Itu pemantauan yang tanggungjawab. Sekiranya ada aduan, penguatkuasaan akan turun. Kita punya KPI memang dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima. Cuma mungkin pengguna di luar sana merasakan perkara ni kenapa mereka tak tahu, kerana mungkinlah boleh kata majoriti daripada tindakan penguatkuasaan, pemeriksaan yang dibuat berdasarkan aduan tidak disertai oleh media. Mungkin itu menyebabkan pengguna rasa tak ada dengar pun. Kalau polis tangkap orang, SPRM tangkap orang, semua masuk surat khabar. Tapi penguatkuasa halal tarik sedia halal, kita tak masuk surat khabar. Mungkin orang tak tahu. Boleh kata sering kali memang ada, setiap kali mesyuarat panel ada sijil ditarik, ada sijil digantung dan sebagainya. Memang tidak nafikan kalau sebagai agensi kerajaan memang ada kekangan dari aspek bilangan kaki tangan untuk menangani isu, menangani industri yang semakin meningkat. Tambah bila permintaan sedia halal ni semakin banyak, maka kita perlu juga ada strength yang ramai. Namun begitu, buat masa ini atas inisiatif yang ada dengan inisiatif yang saya sebutkan tadi, memang dapat mengatasi masalah kekurangan anggota. Sebab kita cuba bukan nak mempermudahkan, tetapi meringkaskan proses tanpa mengenepikan aspek syarat, tanpa mengenepikan aspek kualiti yang kita ketengahkan dalam standard dan juga manual.
kepada masyarakat yang ada kat luar sana tu, senanglah nasihat saya. Kita ketengahkan amalan 3S. Maknanya semak sebelum sebar. Kerana apabila kita menerima sesuatu berita yang kita tak pasti sumbernya, lebih baik kita rujuk kepada mereka yang tahu. Kalau kita lihat pandangan-pandangan fuqaha dalam Quran hadis pun ada menyatakan, jika kita tak tahu, tanyalah pada yang tahu. Fas'alu ahli zikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah mereka yang mengetahui jika kamu tak tahu. Oleh itu, dalam hal penentuan hukum ataupun persediaan halal ni, tanyalah pada kami di bahagian Halal Jakim berkaitan status sesuatu viral tersebut, adakah benar. InsyaAllah dengan tenaga yang ada, usaha yang ada ni, kita cuba bantu pengguna di luar sana untuk mendapatkan maklumat yang sebenar. Jika benda itu tidak benar, tak perlulah kita sebarkan lagi. Kerana apabila kita menyebarkan lagi benda yang tidak benar, itu merupakan penyebaran fitnah yang nyata lah. Mana menyebar fitnah ni, sebagaimana dia katakan, al-fitnah tu asyadu minal qatl, menyebarkan fitnah tu lebih teruk daripada membunuh. Jadi itulah cuba kepada pengguna di luar sana untuk kita elakkan. Kepada industri secara umum, pastinya persediaan halal ni banyak adalah merupakan salah satu alat ataupun alat bantu untuk melakukan atau memasarkan pasaran produk mereka. Oleh itu, kepada industri di sana, terus menghubung dengan pihak JAKIM. Kita boleh membantu bagaimana cara untuk membuat permohonan, dan ini juga dapat mengelakkan daripada ejen-ejen yang mungkin melakukan penipuan kepada pihak industri. Sebab tu tak dinafikan ada industri yang terpaksa membayar hingga ribuan ringgit untuk mendapatkan persediaan halal yang hanya kadar yurannya RM200. Jadi terus berhubung dengan kami.